isytihar ni kita undi lah ramai-ramai. Itu yang kita nak, ya. Dan mahkamah pun selalunya kata begitu. Ada isu-isu yang mahkamah kata kami tak boleh buat apa. Ini cerita politik. Macam mana nak berubah, macam mana nak selesaikan, undilah. Gunalah kuasa undi itu. Jadi ini yang kita nak tegaskan. Cuma masalahnya sekarang ni, saya rasa badan ataupun SPR pun satu hal juga. Sampai dia kata kita harap janganlah ada kematian lagi. Bagus, hebat juga dia tu boleh komunikasi dengan malaikat maut pula. Takut dia lepas tu kan betul. Ini pun satu cerita juga ni. Saya pun rasa pelik bagaimana SPR ni boleh pula diberi kuasa pula untuk menelek ataupun untuk ni notis ni sah tak boleh. Perlembagaan tak beri kuasa tu. Jadi apa benda yang disahkan yang telah pun diberikan notis oleh speaker itu sajalah. Ya. Jadi banyak isu-isu lain lah, bangun pilihan raya dan sebagainya. Benda sekarang yang berlaku ni pelik sangat. Dengan tiba-tiba undang-undang kita berubah. Ini yang saya fikir saya tak boleh terima. Dan saya sendiri menjadi susah. Tuan-tuan, saya dah bertahun-tahun mengajar pelajar-pelajar saya tentang kuasa-kuasa speaker. Tiba-tiba berlaku tuk di Perak tu. Pening saja. Hari yang sama waktu tu, hari di kena usung tu, saya mengajar bab itu dalam kelas saya. Saya tak boleh kata apa. Ni macam mana ni? Undang-undang tak berubah. Jadi yang berlaku di Ipoh ni lain. Ini yang jadi masalah, ya? Jadi saya nak menyuarakan, berasa tak sedapnya saya, susahnya saya nak mengajar. Sebab saya nak mengajar, sebab anak-anak murid saya nanti nak jadi peguam semua, nak ada setengah tu mungkin jadi hakim dan sebagainya. Jadi kalau mereka tidak dapat pendedahan yang betul, pengajaran yang betul, besok susah undang-undang kita ni. Jadi kalau orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai itu dan ini menjadi, itu susah sikit lah. Saya fikir saya pengurusi panjang lah. Panjang lah saya pun lagi. Krisis di Perak ni banyak dia punya isunya, daripada kuasa sultan sampai kepada kuasa speaker, kedudukan dewan. Tapi benda itu sebenarnya mudah saja. Kuasa dewan, sebab dia itu adalah merupakan 3 cabang daripada badan perundangan, eksekutif dan kehakiman, maka dia bebas, dia tak boleh dicampuri oleh pihak kehakiman. Itu prinsip dia. Walaupun mungkin perintah yang dikeluarkan itu perintah yang pelik, macam kata Fong Pokuan YB daripada Batu Gajah yang digantung sampai tak dulu kan. Tapi kerana itu kuasa speaker dan memang begitu keadaannya, maknanya tak boleh dicabar. Cuma sekarang kita tak tahu, kita tunggulah. Apa nama itu kes yang dibawa oleh YB Gobin mengenai penggantungan dia itu. Jadi ini yang sebenarnya yang menyebabkan undang-undang kita sejak saya ingat 10 tahun ke belakang ini tunggang langgang. Sebenarnya undang-undang kita ni agak bermasalah sejak Datuk Seri Anwar dipecat dulu. Itu mula timbul macam-macam. Yang kemudiannya tuan-tuan menyebabkan masalah kepada pengamal, kepada hakim sendiri. Sebab itu ya, saya nak sebutkan dalam soal pembubaran dewan ni, tak semua raja mengatakan. Ada raja yang saya tahu dapat maklumat mengatakan bahawa kalau mereka bubarkan. Begitu juga dalam kalangan pemimpin BN dan bekas pemimpin BN yang saya dengar sendiri mengatakan kalau di Perak itu, kalau dia bubar, dan pada dia apa yang berlaku di Perak dia tak setuju. Sebab dia akan berlaku, dia boleh berlaku pada dia. Apa yang berlaku di Perak ini boleh berlaku kepada dia. Katalah di Pekat Persekutuan, macam mana kalau Agong tiba-tiba besok bangkit-bangkit kata saya tak nak awak jadi Tan Menteri. Macam Dan tuan-tuan tahu, politik ni, apa yang dikatakan sebagai sokongan, sebagai confident, ini boleh berubah. Can be bought and sold. Dia kalau katakan istana tu bagi signal sikit, yang bawah ni mula dah dia switch. Macam berlaku di Perlis itu kan. Bagaimana orang yang begitu hebat, begitu kuat, akhirnya jatuh. Dia bawa surat tu tak laku kan? Dia bawa surat pada Kuala Lumpur kata saya Menteri Besar, tak laku. Jadi dengan kata lain, di Malaysia ini sokongan majoriti boleh berubah. Dan itu semua orang nak jadi Menteri Besar, semua orang nak jadi Perdana Menteri. Itu masalah. Itu lumrah politik, ya. Dengan kata lain, kalau dia buat di Perak, besok boleh berlaku pada dia.
Saya sebut tadi, sengaja saya bawa mengimbas insiden-insiden lama yang berlaku di Kelantan, ya, berlaku di Selangor, dan boleh berlaku di peringkat pusat. Sebab itu dibawa ke Taiwan lagi tu. Tetapi ini yang menunjukkan betapa kalau tidak ada sokongan daripada agensi-agensi yang berkenaan, maka itu yang berlaku. Ya. Ini yang berlaku di Malaysia. Jadi kalau sepatutnya benda itu dibenarkan beroperasi, berjalan, macam kata di UK ataupun di Thailand pun boleh, di Jepun boleh, hari-hari bertukar sampai kita pun tak ingat mana satu PM dia. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Semua orang boleh, tuan-tuan boleh jadi Perdana Menteri. Bukan susah sangat. Kan? Kadang orang yang tak pernah bercita-cita jadi PM, tiba-tiba jadi PM, ada juga. Jangan main. Orang yang beria-ria nak jadi PM tak jadi sudah, ada juga. Ramai. Ya. itulah kelebihan sistem demokrasi. Itulah kecantikan sistem kita, open, terbuka. Jadi ini yang kita nak, ya. Dan saya rasa politik kita, alhamdulillah, dengan adanya krisis politik yang berlalu di Perak ni sudah jadi permainan bola. Semua orang tahu. Dulu mungkin saya satu ketika politik kita macam permainan rugby. Maksud saya lah, orang tak tahu undang-undang dia. Kalau tuan-tuan pergi tengok bola, tahu kan pengadil ni betul tak betul, sebab semua orang tahu mana dia offside, mana yang penalty, mana itu. Mana itu yang saya rasa yang paling baik, implikasi yang paling baik, yang natijah yang kita lihat daripada krisis politik di Perak. Semua orang tahu sekarang ini apa dia cara ataupun apa dia yang berlaku, macam mana cara nak menyingkir betul besar, dan apa hak rakyat. Itu yang saya fikir yang penting yang kita dapat pelajari di Perak, dan bagaimana suatu pakatan, suatu kumpulan yang pada asalnya diragui, yang dikatakan sebagai marriage of convenience, itu akhirnya menjadi suatu pakatan yang mantap. Dan ini saya fikir menjadi suatu asas yang baik untuk sistem politik kita, yang lebih terbuka, yang lebih demokratik, yang saya fikir menjadi satu ramuan yang baik untuk kemajuan. Saya mendapat maklumat bahawa apa yang berlaku di Perak ini menyebabkan negeri ini jatuh daripada tangga ke-4 ke tangga 9 dari segi pelabur asing. Mungkin betul. Itu laporan Maida kononnya. Dengan kata lain, kalau negeri itu tidak stabil ataupun tak jelas pentadbiran dia ataupun legalitinya dipersoalkan, ini akan timbul. Siapa nak berlabuh? Jadi dengan kata lain, ada kaitan di antara kestabilan, kebersihan politik dengan kemakmuran ekonomi, ya. Jadi jangan termakan dengan hujah-hujah, dengan dalih-dalih mengatakan oh ni jaga Islam, jaga Melayu. Sebab kita dah 50 tahun merdeka, takkan itu lagi yang kita nak sebut atau kita nak kempenkan. Dan kalau dia buat baik atau buat betul untuk kenapa lepas 50 tahun masih lagi Islam tak terjaga? Kenapa masih lagi orang Melayu ni merempat? Kenapa? Bukankah itu nak menunjukkan bahawa kelemahan dia sendiri? Kalau lepas 50 tahun masih lagi nak bercakap soal Islam ni terkepung, Islam ini apa ni? Habis kamu buat apa selama ni? Okay. Saya tak nak apa ni berkempen untuk orang tertentu, tapi saya melihat kadang-kadang mungkin baik juga orang bukan Islam jadi ketua kerajaan, sebab dia akan ikut buku tu betul. Sebab ada juga orang Islam, orang Melayu yang jadi ketua kerajaan, pemimpin politik, dia langgar raja istana pun dilanggar juga. Ada kan? Itu jadi masalahnya. Jadi jangan kita terpesona, jangan kita mudah termakan dengan hujah-hujah resis ini, ya. Saya harap sahabat-sahabat daripada SB dapat saya tidak resis, saya nak terbuka, saya berbilang kaum apa aman sebagainya. Jadi saya tidak nak mengacung, nak menghasut orang di sini, ya. Kita hendakkan suatu sistem, suatu proses yang legal, yang konstitusional, yang mengikut undang-undang, yang berperlembagaan, yang telus, yang adil, yang berperaturan, ya. Sebab kalau tidak, lama kelamaan nanti orang tak akan percaya, orang akan hilang keyakinan. Ini yang jadi masalah. Antara satu lagi kesan yang tidak baik, orang tidak ada keyakinan kepada institusi-institusi yang ada, ya. Dia tak fikir bahawa dia boleh mendapat keadilan kalau pergi ke situ. Sebab undang-undang yang terjadi depan mata pun tak pakai, tutup mata saja. Ini jadi masalah. Ataupun undang dipakai secara yang memilih-milih, itu pun satu hal lagi. Ini kalau kita belajar undang, antara benda-benda ataupun faktor-faktor yang menyebabkan undang-undang kita
jadi tidak berkesan. Ini sebabnya.